Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sudah sampai kepada bahagian ketiga, ya. Sudah habis bahagian ketiga, fasal ketiga, iaitu adab-adab seorang murid. Habis, ya. Masuk kepada fasal yang keempat, adab dengan ibu bapa pun sudah. Fasal yang kelima, iaitu adab-adab kita dengan seluruh manusia, ya, dalam adab-adab pergaulan, Jadi kita sudah diasuh oleh Imam Ghazali melalui kitabnya Bidayatul Hidayah, bagaimana pergaulan kita dengan Allah, bersangka baik dengan Allah, ya, menundukkan pandangan, ya, jangan putus harap daripada Allah. Sudah diasuh kita untuk bagaimana kita bergaul dengan guru, ya, kemudian dengan ibu bapa. Kemudian kali ini diasuh kita untuk bagaimana bergaul dengan manusia, ya, bagaimana kita diasuh untuk bergaul dengan manusia. Rupanya ilmu tasawuf ini bukanlah bermakna bahawa kita uzlah sepanjang masa, tidak. Bukan bermakna kita bersuluk sepenuh masa, tidak. Ada masa-masanya kita beruzlah, ada masa-masanya kita bersuluk, ya, orang Melayu kata solok lah. Ada masanya kita hanya beruzlah perasaan je, uzlah syu'uriyah, ya, uzlah perasaan. Adapun dari sudut jasmaninya, kita masih bergaul, ya, kita masih bergaul walaupun perasaan kita tak sama, ya, perasaan kita tak sama. Saya ambil contoh mudah lah. Nabi Muhammad SAW di peringkat Makkiyah, dia tetap bergaul dengan Arab jahiliah tu. Dia tak buatlah satu perkampungan Islam Nabawi, tak ada. Dia tetap dengan sahabat-sahabat duduk di dalam masyarakat jahiliah, tetapi berlakulah uzlah syu'uriyah tammah, iaitu uzlah terpisahnya perasaan seluruhnya daripada masyarakat jahiliah itu. Tak setuju cara akidah mereka, tak setuju cara akhlak mereka, ya, tak setuju syariat yang ataupun undang-undang dan peraturan mereka, tak setuju. Tapi dia duduk lagi dalam tu, ya tak? Maknanya umat Islam, sahabat-sahabat Nabi tak buatlah satu perkampungan lain, tak ada. Bahkan dia duduk dalam suasana itulah, ya, kita kata mereka membina peribadi-peribadi yang terserlah nampak nyata bezanya pengikut Nabi Muhammad dengan pengikut Abu Jahal, Abu Lahab, ya, nampak beza. Ada uzlah itu bersifat seketika untuk membina kekuatan, bukan sepanjang-panjangnya, ya, bukan sepanjang-panjangnya. Uzlah itu untuk membina kekuatan. Sama macam qiyamul lail. Qiyamul lail itu sebenarnya uzlah. Uzlah daripada medan di mana umat masa itu niam, ya, wan nasu niyam, ya, maknanya manusia masa itu sedang tidur lena, tapi dia uzlah, dia mengasingkan diri untuk tidak ikut ragam. Jadi itu uzlah. Dia berqiyamul lail, ya tak? Tapi bukanlah memanjang je. Bahkan uzlah itu, ya, adalah retreat. Uzlah itu adalah proses untuk membina kekuatan bagi berdepan dengan karenah manusia dan segala pancarobanya, ya, segala pancaroba. Jadi maknanya ahli tasawuf, ahli sufi adalah orang yang bergaul. Sebab itu seringkali diriwayatkan akhlak-akhlak mereka, cakap-cakap mereka,
Itu bukti yang ahli tasawuf ni bergaul dengan orang. Bukan kira hadiah je. Tak. Yang kita boleh baca kitab-kitab tasawuf tu, Risalah Qushairiyah ke, ataupun macam ini Bidayatul Hidayah ke, kita baca hikam ke, yang kita boleh tahu tu pasal puncanya pasal pergaulan mereka lah. Ya, pergaulan mereka. Jadi maknanya mereka bukan mengasingkan diri sepanjangnya, tidak. Ya, bahkan mereka menjadi sebahagian. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ya, bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Itu pesanan Nabi. Ya, Nabi berpesan, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Apa kata Nabi? Bertakwalah kamu ke mana dan di mana, dan ikutilah kejahatan silam dengan kebaikan-kebaikan. Nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan silam. Dan bergaullah manusia dengan pergaulan yang baik-baik. Itu sekadar muqaddimah lah ni kan, belum lagi baca kitabnya. Dan insya-Allah kita cuba masuklah di dalam kitab ni. Ya, kita juga mengalu-alukan teman-teman yang bersiaran langsung, ada di Manjung sedang bersiaran langsung ketika ini, ada teman-teman di Ipoh sedang bersiaran langsung. Ya, kita mengalukan teman-teman yang lain yang ikut serta di dalam siaran kita ini insya-Allah. Nah, jadi kata Imam Ghazali, adab-adab dengan seluruh manusia, kenal ke, tak kenal ke, Islam ke, kafir ke, ya, di sana ada pergaulan, ya, dan perlu ada adabnya, perlu ada, kita kata, akhlaknya di dalam pergaulan. Kata beliau, dan ketahui olehmu bahawasanya seluruh manusia selain daripada guru, murid, ibu bapa, maka dibahagi tiga. Satu, orang yang tidak dikenali. Ya, maknanya kita bukan hanya bergaul dengan orang yang kita kenal. Mau tidak mau, kita akan ada engagement kita, hubungan kita dengan orang yang tidak kita kenal. Dan apa batasannya, ya, apa adab-adabnya, dan apa hak, ya, apa hak dan tanggungjawab. Yang kedua ialah sahabat qarib. Orang Arab sebut qarib, ya tak? Dekat. Kita tak ada qaf, jadi karib lah. Ya, sahabat, ya, sahabat sin. Arab sebut sad, ya tak? Sahabah, ya, sahabah, ya. Sahabat lain, sahab, inspektor sahab pula. Nah, jadi sahabah, qarib. Apakah tanggungjawab, apakah adab-adab, dan apakah tanggungjawab, apakah hak, ya tak? Dan yang ketiga, orang yang kita kenali tapi bukanlah qarib, ya, bukanlah qarib tapi kita kenal, ya. Boleh, ya, insya-Allah. Ke depan sikit pun tak apa, kok sekarang kok ada yang masuk kemudian, kok ada yang masuk kemudian. Nah, jadi iaitu orang yang kita kenal tetapi bukanlah qarib dengan dia, ya, bukanlah maknanya orang yang hampir kepada kita. Ceraian yang pertama iaitu orang yang tidak kita kenali. Apakah kita tidak bergaul? Kita bergaul kerana ada keperluan-keperluan. Sebab al-insan madaniyun bit-taba', ya. Siapa kata demikian? Ibn Khaldun, ya. Ibn Khaldun di dalam kitabnya yang tebal, Muqaddimah. Ini tentang kitab tentang kemasyarakatan, ya, hebat, luar biasa kitabnya. Dia kata al-insan, antara lain kata-kata beliau ialah al-insan madaniyun bit-taba'. Manusia itu secara nature-nya ataupun secara tabi'inya, ya, secara kejadian Allahnya, dia adalah madani. Makna madani itu ialah dia mesti menjadi orang yang bergaul, perlu dan memerlukan yang disebut sebagai interdependent, ya, interdependent maknanya perlu memerlukan di antara satu sama lain, ya tak?
Jadi yang pertama dia kata, jangan engkau menyertai orang yang tidak dikenali ni di dalam percakapan yang kosong. Lagu kosong pun jangan. Kosong, kosong, kosong. Lagu Najwa kosong sesaja peluk ya. Tapi itulah yang diminat demo lagu kosong tak? Jadi isilah adalah kosong, kosong. Tak? Buatlah pengisian kosong, kosong. Tapi ada juga lagu ketuhanan dia. Ada satu lagu ketuhanan dia, tak? Dan dia pun terlibat juga dengan suatu konsert IKIM yang melibatkan lagu-lagu ketuhanan, tak? InsyaAllah. Maknanya kita harapkan ada pengisian-pengisian. Jangan kosong, kosong, kosong. Jadi jangan engkau ikut serta mereka di dalam percakapan yang kosong. Ya. Dia katakan la taq'ud ma'ahum. Ya. Jangan duduk bersama dengan mereka hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sehinggalah mereka pindah kepada bicara-bicara yang menguntungkan, yang berisi, yang berharga, yang bernilai. Adapun masa demo duduk dalam keadaan yang kosong, tak usahlah duduk. La taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Ini di dalam ayat Quran lah, di dalam Al-Quran. Jangan kau duduk dengan mereka, ya, bila mana dia cakapnya lara dan kosong, maka sehinggalah mereka beralih kepada bicara yang berisi, yang bernilai, yang bermakna. Ya. Sebab itulah di antara sifat orang-orang yang berjaya ialah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Surah apa? Al-Mu'minun. Walladzina hum 'anil lagwi. Lagwi itu lagu. Lagu ni tak ada apa, sia-sia. Buat apa tu? Tak ada apa, saja duduk-duduk. Itu lara lah tu. Orang Melayu gemar kopi tu. Buat apa tu? Tak ada apa, saja duduk-duduk. Siapa nyuruh duduk saja? Ya tak? Meta. Meta, ya tak? Tak ada siapa nyuruh. Ya tak? Mesti buat sesuatu. Paling tidak mentelaah, paling tidak pegang Quran, paling tidak pegang kitab hadis, paling tidak peganglah novel-novel yang maknanya kita kata yang boleh membawa pengajaran dan sebagainya. Ya tak? Ini tak, buat apa tu? Tak ada apa, saja duduk-duduk. Ini memang tak semiok betul, ya tak? Budaya tak semiok, ya tak? Jadi maknanya disuruh supaya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang mukmin ialah orang-orang yang muflihun. Orang yang berjaya ialah orang-orang yang berpaling ia daripada perkara-perkara yang sia-sia. Ini tuan-tuan dan puan, sakit ni sebenarnya. Sakitnya macam mana? Iaitu ada jenis masyarakat kita gemar duduk kedai. Punya lama duduk kedai. Contextual hours. Maknanya in coffee shops. Maknanya punya lamanya duduk situ. Bukan apa pun dia tengok tokar lalu kiri, tokar lalu kanan, tokar lalu kiri, tokar lalu kanan. Ya Allah, hidup ke sakit kepala. Ya. Sekarang kita lalu kan dah, kita dah berapa kali ke Kuala, dia kopi tu lagi tu. Kopi tu kan. Apa kesudah. Ya tak? Duduk lama sangat kedai kopi ni, tak usahlah. Ya tak? Lepas tu labur pula berulang-ulang. Labur pulang balik. Ya tak? Dia stereotype. Ya tak? Dia pusing balik. Jadi biar kita jangan terlibat dalam perkara-perkara yang kosong ini. Jangan terlibat dalam perkara-perkara yang kosong. Jadi bila dengan kita orang yang tak kita kenali ni, cari, usahakan supaya jangan cakap yang sia-sia. Cari juga jalan macam mana, ya tak? Bawa kepada yang menguntungkan, yang membawa manfaat. Jangan engkau dengar perkataan mereka yang jahat-jahat. Maknanya pekakkan telinga, ya, pekakkan telinga daripada perkataan mereka yang jahat-jahat. Jangan diikut serta kerana ia akan menggelapkan hati. Jangan bersikap maknanya memaafkan diri. Teruk dia orang ni. Kira aku ni ada juga hebatnya. Tak ada lah rupa demo. Dia mulalah tu. Dia mula datang ujub. Ya, dia mula datang ujub. Ya tak?
Mana dia ikut serta dengar, tapi tujuan dia dengar tu ya, mula-mula betul tujuannya pasal nak ngutip rahsia ya, apa labun demo ya. Tapi lepas tu teruk demo ni. Kira handai juga laku ni. Tinggi makamnya, tak ada apa demo. Dia mula datang ujub ya tak? Dia mula datang ujub di situ ya. Jadi sebenarnya di sini pasal nak jaga hati ni. Bila kita banyak dengar benda yang jahat, banyak berkawan dengan orang yang jahat, jadi dia bukan menaikkan semangat keimanan, dia melahirkan sikap selesa dengan diri. Kita ni bila banyak bergaul dengan orang yang jahat, dia bukan meningkatkan iman, tapi dia melahirkan sikap selesa dengan kelebihan diri. Teruk demo ni. Ya tak? Ya, teruk demo ni. Atau kira aku ni handai juga. Tapi dia bergaul lagi dengan demo. Dia bergaul lagi dengan demo. Sebenarnya kita tidak boleh begitu. Kita kena cari kawan yang baik, yang soleh, yang boleh membawa kepada takwa. Tak. Dia berkawan dengan yang tidak takwa, berkawan yang maksiat, yang lalai, kemudian dia memaafkan dirinya. Dia kata teruk demo ni, kira aku ni lebih lagi tinggi makamnya. Sudahnya dia tak naik-naik. Dia tak naik-naik lah kalau begitu. Ya tak? Dia kopi tu jugalah. Sebab apa? Udah berkawan dengan orang yang rendah martabat. Dia berkawan dengan golongan asfala safilin, golongan yang asfal. Asfal ni yang paling rendah. Asfalela yang paling rendah, lela yang paling rendah. Jadi tak usah nama asfalela. Tapi dia tak faham, dia menyanyi asfalela, lela jadi tak faham kan. Minta maaf kalau ada orang lela sini ya tak? Tak ada gemaknya leha ada ni. Lela tak ada kan. Kat leha tak datang kan ni. KL ada. Kota Lama. Jadi maknanya di situ bagaimana asfal ni orang yang rendah berkawan lama sangat dengan orang yang asfala safilin ni, minta maaf ya. Berkawan lama sangat dengan asfala safilin ni tak baik. Sebab dia menyebabkan kita mana dipanggil, kita memaafkan diri kita. Kita bersifat apologetic, kata orang putih, tahiyah. Maknanya kita kira teman ni handai lagi dah, kira tinggi lagi makam teman ni nak dibandingkan dia. Lama tak ada meningkat-ningkat sudah ni. Pasal ada berkawan dengan yang rendah je. Sebab itu kita kena cari jalan juga untuk maknanya berkawan dengan orang yang soleh, orang-orang yang maknanya kita kata boleh meningkatkan semangat takwa ya, bukan semangat lemah beramal. Jangan engkau menghiraukan perkataan mereka pada menjahatkanmu. Bahasa terjemah ni ya. Ini Ustaz Fahmi Zamzam yang terjemah ni. Ustaz Fahmi Zamzam ni orang Banjar rasanya. Sebab mereka ini Banjar mereka ni Banjar. Sebab ini khazanah Banjariyah. Ini diterbitkan oleh khazanah Banjariyah. Demo Banjar. Ustaz apa nama yang sekarang ni, yang lama di negara kita ni? Ustaz apa? Syekh Nuruddin Al-Banjari juga ya? Syekh Nuruddin Al-Banjari. Dia lama di negara kita sekarang ni. Kebetulan pun isteri dia yang kedua ya di sini. Isteri yang kedua orang mana? Isteri anak Ustaz Khairani ke? Anak Ustaz apa? Kuala Terong Kuala Terong. Khairani. Dan dia pun banyak program barangkali dengan apa nama tu, TV Al-Hijrahnya, TV 9, Oasis dan sebagainya ya. Jadi maknanya di situ bagaimana Al-Banjar ini maknanya menterjemahkan, jangan engkau menghiraukan perkataan mereka pada menjahatkanmu. Faham itu ya? Maknanya dia mengata. Ya tak? Dia mengata, dia mengkeji kamu. Jangan dilayan. Pasal apa? Dia ibarat kita kata layan budak jadi budak. Layan dengan orang yang tak semiak, kita jadi tak semiak. Layan orang gila. Layan orang gila, kita pun gila ya tak? Jadi layan dengan orang yang mulutnya celupar, tak ada jaga,
Kita pula melayan, dengan kita-kita sekali orang dia. Jadi untuk pelihara diri, tinggalkan, jangan dilayan, ya. Tapi ahli sufi luar biasa, ya tak? Ahli sufi dia pegang ahsin ila man asaa ilaik. Ya, kita pun kena pegang itulah, tak semestinya demo je. Ahsin ila man asaa ilaik, buat baiklah kepada orang yang buat jahat pada kamu. Kita ni nak boleh buat baik pada orang yang buat baik pada kita tu pun kadang tak sampai. Ini kan nak buat baik pada orang yang buat jahat pada kita. Selalunya kita tu payah, berdendam. Tak? Jagalah, tak dapat hari ni, esok tak dapat, esok lusa. Tak dapat dia, keturunan dia. Itu yang sumpah 7 keturunan tu. Tak? Tak ada lagi bangsa yang nyumpah 7 keturunan. Bangsa kita lah yang lain macam, yang dah mengaji genetic engineering 7 keturunan. Yang dah mengaji tentang kejuruteraan baka ni, mendisumpahnya 7 keturunan. Ya tak? Jadi tak usah kita buat pesen orang itu, ya tak? Pesen ahli sufi ni demo ialah berbuat baik kepada orang yang buat jahat. Itu yang, ya Allah, Syekh Junaid Al-Baghdadi, ya, dia baginya hadiah kepada orang yang ngumpat dia. Dia dapat tahu ada orang ngumpat dia, dibungkus-bungkusnya hadiah, dia hantarnya pada orang tu. Orang tu pun pelik. Apa leher Syekh Junaid ni? Syekh Junaid Al-Baghdadi lah, bukan Syekh Junaid Al-Kampung Lalangi, ya tak? Tapi Syekh Junaid Kampung Lalang pun hebat, ya tak? Jiwa merdeka, ya. Kampung Lalang tu asal kelahiran Angkatan Pemuda Insaf, asal kelahiran Awas, Angkatan Wanita Sedar menentang penjajah, dipimpin oleh Syamsiah Faqih dengan Aisyah Abdul Ghani, ya, Aisyah Abdul Ghani, ya tak? Kemudian Angkatan Pemuda Insaf, ya, Angkatan Pemuda Insaf. Siapa ya yang memimpin Angkatan Pemuda Insaf dalam sejarahnya? Bostama? Tak ingat. Ya, siapa? Di situ. Daripada mana? Daripada situlah, daripada Kampung Lalang. Sebab itu masjidnya pun nama Masjid Hurriyah. Nama masjidnya Hurriyah tu makna masjid kebebasan. Hurriyah tu maknanya freedom, ya. Hurriyah tu maknanya freedom. Jadi Syekh Junaid ini dipanggil Syekh Junaid Tola, sebab Tola tu nama tempat di sana, di sebelah Sumatera, ya tak? Hebat dia masa dia di Kampung Lalang, di Padang Rengeh tu. Masa itu, dia telah mengasuh mereka berdikari, merdeka jiwa raga mereka sebelum merdeka negara, ya. Jadi orang Melayu sudah diasuh untuk menjadi pengusaha masa itu, ya. Itu kita kena baca bukunya, ya. Kita kena baca buku Dr. Ridwan Osman, ya. Dr. Ridwan Osman ni banyak menulis tokoh-tokoh, antaranya ialah Profesor Zul, ya, Profesor Zulkifli Muhammad, yang kuburnya, makamnya ada setentang dengan kita di sini, ya, insya-Allah. Jadi jangan engkau menghiraukan perkataan mereka pada menjahatkan kamu. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi ni mendiantarnya hadiah. Sampai orang tu sudahnya datang jumpa Syekh Junaid. Kenapa ngantar hadiah rumah teman? Dia kata teman, Syekh Junaid kata teman dengar khabar mika ngumpat teman. Atau kenapa pula ngantar hadiah? Tidaklah, bila mika ngumpat teman, esok teman dapat pahala. Pasal pahala-pahala mika tu pindah ke teman. Itu yang teman orang kata nak ngucap terima kasih tu, yang teman ngantar hadiah tu. Langsung dia taubat, tak ada dia ngumpat dah. Kenapa? Sekarang lebuh habis pahala kebaikan dia sampai ke Syekh Junaid sudahnya kan. Syekh Junaid Al-Baghdadi, ya tak? Syekh Junaid Al-Baghdadi nama besar di dalam ilmu tasawuf lah, ya. Antara lain ialah Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Baghdadi, ya tak? Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Hendaklah engkau menghindarkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka atau banyak berhajat kepada mereka. Yang bagaimana ini tadi? Yang banyak kejahatannya, banyak cakap kosongnya, yang rendah peribadinya. Jangan banyak bergantung kepada orang yang begini, ya tak? Jangan banyak bergantung pada orang ini. Udahlah tu, dah dapat 500 tu, udahlah tu. Jangan banyak bergantung pada dia. Ya tak? Lepas ni ngendin lagi, nanya bila lagi.
tak usahlah tak usah bergantung. Tak usah bergantung pada orang-orang yang rendah peribadi, cakap kosong. Jangan kita bergantung pada orang yang perkataannya jahat, perkataannya maknanya menghina Islam dan sebagainya, tak kira sembahyang, tak kira pergaulan apa semua. Tak usah banyak kita bergantung. Kita hindarkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka ataupun banyak berhajat kepada mereka. Jangan nyerondoi tak tentu pasir. Jangan nyerondoi tak tentu pasir. Kita bina kekuatan sendiri. Kita bina kehebatan sendiri, keupayaan sendiri. Saya rasa kekuatan kita ada, contohnya saya paling mudah peniaga-peniaga pasar malam tu, sebahagian besarnya adalah maknanya terdiri daripada mereka yang terlibat menyokong Islam, simpati pada Islam, tak gemar nyerondoi-nyerondoi ni. Tak ada nak membawa nyerondoi-nyerondoi. Maknanya kita dapati bahawa bagaimana kita dapati kawan-kawan yang terlibat di pasar-pasar malam ini, dia tak ada le terendin-rendin, tak ada le nyerondoi-nyerondoi, jiwanya merdeka. Kita hendak begitu jangan orang yang fasik, kita jangan banyak bergantung pada orang yang fasik. Jangan banyak bergantung pada orang yang zalim, orang yang mujrim. Itu yang dikatakan la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, kan? Dalam doa tu macam mana? La tusallit alaina man lam yakhafuka wa la yarhamna. Jangan engkau kuasai urusanku ini ya Allah di tangan orang-orang yang tak takut kepadamu. La yakhafuka wa la yarhamuna, dan di tangan orang-orang yang tak ada langsung kasih dan sayang. Tak ada langsung kasih dan sayang kepada kami. Jangan urusan kami ini terpaksa bergantung kepada orang yang tak takutkan Tuhan. Jangan urusan kami ini terpaksa bergantung kepada orang yang tidak merahmati kami, mengasihani kami. La tusallit alaina bidhunubina. Jangan kami ini dikuasai oleh dosa-dosa kami, dan jangan juga kami ini dikuasai oleh orang-orang yang la yakhafuka wa la yarhamuna, orang yang langsung tak ada takut dengan Tuhan dan langsung tidak mengasihani kami. Jadi tak usahlah cari jalan, tak usah banyak bergantung kepada orang yang fasik, yang mujrim, yang ghafilin, yang lalai. Sudahlah tu. Yalah, bukanlah tak boleh ambil lah, berbaris lah. Tak kisahlah nak berbaris. Tapi jangan sangat bergantung. Seolah-olah kalau tak dapat 500 tu, ya Allah, tak boleh tidur malam. 3 hari dah. 3 hari tak tidur kan. Bidak. Jadi dikata apa di situ? Yang kelima, hendaklah engkau memberi teguran, nasihat terhadap pekerjaan mereka. Jangan dibiar. Jangan dibiar. Memang kita kata bahawa man ra'a minkum munkara falyughayyirhu. Taghyir adalah menjadi ciri utama kepada kita kata Islam itu. Taghyir, mengubah, adalah menjadi ciri utama kepada agama Islam itu. Jadi siapa nampak benda yang tak kena, jangan diam. Jangan jadi katak dalam gelas. Sebab nampak. Yang tak nampak, iaitu katak dalam tempurung. Tak berdosa pasal dia tak nampak. Ini kita nampak, tak semiak tu kita nampak, tak kena. Kita dalam gelas, katak dalam gelas. Nampak mata, dia nampak mata kan. Jadi ini tak boleh. Hendaklah engkau memberi teguran, nasihat terhadap pekerjaan yang mungkar dengan cara yang lemah lembut, kalau mereka bersedia menerima perkataanmu. Itu pun in condition tu. In conditionnya, dalam keadaan ada syaratnya. Kalau mereka bersedia menerima perkataanmu. Kalau dengan sebab teguran itu bertambah lagi mungkarnya, jangan. Tak? Dia dalam bab menegur dan juga mencegah mungkar ni ada pula perbahasan. Kalau dengan sebab teguran itu dia bertambah lagi skill kemungkarannya, jangan. Kita tegur dia.
minum dalam wakra wanda letak Guinness tau. Mau ditambahnya lagi 2 botol. Yang itu tak usah. Yang itu tak usah. Kalau dah kopi tu ya, jangan. Sebab itu dia kena juga ada hikmah dalam maknanya kita kata mengubah mungkar ini. Sebab itu di dalam perbahasan mengubah mungkar, kalau sekiranya dengan teguran itu bertambah mungkar, jangan dulu, biar dulu. Ya, biar dulu ya. Saya ambil contoh mudah lah kan. Kan Nabi tak sentuh physically. Secara fizikalnya Nabi tak sentuh berhala. Nabi cuma ubah minda. Apalah koma nyembah patung yang tak boleh mendengar, yang tak boleh melihat, yang tak boleh berkata-kata. Tapi Nabi tak sentuh pun secara fizikalnya lagi. Tak ada. Nabi pecah patung tu setelah tahun yang ke-8 Hijrah. Dah 8 tahun Hijrah, pada hari pembukaan Mekah, barulah Nabi robohkan berhala. Sebelum itu dirobohkan berhala pemikiran yang ada dalam itu. Apalah kau menyembah benda yang tak dengar, benda yang pekak, benda yang tuli, benda yang tak berlabun. Apalah kau meminta benda yang tak dengar. Nabi gunakan itu logik, ya tak? Supaya mereka mau berfikir, ya tak? Mereka mau berfikir. Jadi ini pendekatan-pendekatan yang ada aulawiyat, keutamaan-keutamaan dan strategik, ya tak? Maknanya supaya kita tidak seenaknya. Kadang-kadang kita nak buat perubahan tapi kerah, menyebabkan kena fitnah pula. Ya, kena fitnah pula. Kita nak buat perubahan dalam family, ya, niat kita tu baik tapi caranya kerah. Ya, caranya kerah. Ya tak? Kadang-kadang kita susah hati juga. Ada jenis-jenis family kita ni yang ada lagi karaoke-nya. Kan? Aduh, itu dah biasa kopi tu. Ya, kita pun rasa ya Allah macam mana nak buat ni, ya tak? Karaoke, ya tak? Jadi kan pendekatan yang berlemah lembut dan berhikmah. Kita bawa pula lagu kita. Kita bawa lagu kita. Karaoke juga ke? Lah, tapi teman bawa lagu teman. Kita bawa lagu kita yang boleh nyelit sikit lah, ya tak? Ya, yang boleh nyelit sikit. Sementara kita boleh arus perdanakan, kita punya idealisme, kita punya pegangan, kita punya perjuangan itu. Sementara nak sampai kita boleh ketengahkan, perdanakan idealisme kita, perjuangan kita tu. Saya mula-mula rasa tak seronok juga bila tengok Rabbani, Raihan masuk dalam akademi masuk di dalam, bukan akademi, di dalam award kan, masuk di dalam anugerah kan, juara lagu ke apa benda lah, jenis-jenis award kan. Dulu kan ada begitu. Apa Rabbani ni kan. Tapi sebenarnya barangkali ada dia menganggap itu perjuangan. Bagaimana supaya nak mempersadakan, nak mengarus perdanakan, ya tak? Maknanya nasyid-nasyid masa itu. Alhamdulillah dia berjaya satu ketika, ya tak? Sehingga sampai sekarang lah, walaupun sudah meninggal dunia lah saudara Asri Ibrahim, tapi maknanya kita kata bahawa berjayalah, suaranya berkemandang, boleh dikatakan di seluruh saluran TV lah, ya tak? Suara dia je kedengaran. Jadi maknanya bagaimana usaha perjuangan itu supaya kalau kita nak sampai kepada yang ideal, yang paling sempurna, sedangkan prosesnya kita tak lalui, tak mau. Jadi Nabi tu tadi tawaf juga, sa'i juga, walaupun berhala tu ada di Safa, ada di Marwah, berhala tu ada di Kaabah, tapi Nabi tawaf juga, sa'i juga. Pasal apa tu? Sementara nak sampai ke tahap murninya Makkah, Kaabah daripada sebarang berhala, dia perlu kepada proses. Harapkan terus kopi tu je, mana mau je kan. Ini teguranlah kepada Hizbut Tahrir, ya, teguran kepada Hizbut Tahrir. Dia nak mengharapkan yang ideal, prosesnya kamu tak lalui, ya. Kita kena melahirkan khalifah katanya, ya tak? Ngarut je yang ada ni katanya, kita pakai khalifah. Yalah khalifah, tapi masalahnya manusia tu, manusia itu mesti dibina.
untuk dapat melahirkan peribadi khalifah, kan manusia itu perlu dibina. Mana tadika mika wahai Hizbut Tahrir, mana sekolah mika wahai Hizbut Tahrir. Maknanya bukanlah nak anti Hizbut Tahrir pula, tidak, sebab demo saudara kita juga. Ya, tapi betul kita ideal, tetapi proses ke arah kesempurnaan itu kan perlu dilakukan. Mereka nak khalifah, yes, kita nak khalifah. Ya, kena lahirkan rakyat yang faham. Ya, nak kena lahirkan rakyat yang berakhlak, rakyat yang maknanya kita kata berjiwa besar, yang bukan berjiwa benda. Pantang sebut je 500, demo berbaris pagi petang. Contoh udah goyo je kan. Ngapa makcik, ya Allah, lama berbaris katanya baca. Itulah makcik tak pandai nyanyi. Kalau makcik pandai nyanyi, makcik dapat 2 juta 8 minit je. Dia pun kenyang, apa bendanya katanya kan. Itulah makcik, ya tak? Dia memanggil penyanyi Korea, nyanyi 8 minit dapat 2 juta. Makcik tak pandai nyanyi, sudahnya duduk berdiri 3 jam nak dapat 500, ya tak? Diam makcik, ya tak? Jadi tu letih buatnya, ya tak? Ada. Jadi dikata di situ mesti ada strategi di dalam mencegah kemungkaran dengan cara yang barangkali perlu kepada lemah lembut kalau mereka bersedia menerima perkataanmu. Jadi ini orang yang tidak kita kenali, berbeza dengan orang yang kita kenali, orang yang apatah lagi orang yang sahabat qarib, itu berbeza pendekatannya, ya. Itu di dalam ceraian yang kedua, ya, itu ceraian yang kedua. Allahu wujud